Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 Mac bersama saya, Pia Enadia. Seorang pemimpin kanan bersatu ditahan SPRM semalam untuk membantu siasatan agensi terbabit berhubung akaun parti. Bendahari Agung Bersatu Muhammad Saleh Bajuri ditahan selepas SPRM mendapat kebenaran mahkamah untuk meremannya selama 2 hari. Sumber yang rapat dengan kepimpinan Bersatu mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Kini. Terdahulu laporan The Star yang memetik sumber SPRM berkata, Saleh telah ditahan pada Selasa dan reman 2 harinya dijangka berakhir esok. Akhbar itu turut memetik sumber tersebut sebagai mendakwa SPRM sedang memohon lanjutan tahanan reman Saleh. Penahanan Saleh berlaku di tengah-tengah pertuduhan rasuah terhadap ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan yang meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu sementara menunggu keputusan mahkamah. Wan Saiful sebelum ini menyatakan rasa kesal dengan tindakan kerajaan yang disifatkannya sebagai pendakwaan terpilih bertujuan mengalih perhatian daripada kegagalan kerajaan perpaduan. Bulan lalu SPRM turut merekodkan kenyataan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas akaun Bank Bersatu yang telah dibekukan. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meramalkan keruntuhan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dikritik pemimpin PKR. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin berkata dia yakin jika berlaku kebocoran atap ia mampu dipulihkan kerajaan Madani hari ini. Razif turut membidas Hadi dengan menyifatkan bahawa hanya perompak dan penyamun yang masuk ke rumah orang ketika atap bocor. Dia turut mempersoalkan sekiranya Hadi sedang merancang satu rompakan kerajaan. Sementara itu, Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan, Kamil Munim berkata, Hadi sepatutnya menumpukan kehadirannya ke sidang parlimen berbanding cubaan memberi ramalan karut untuk menggusarkan orang awam. Malaysia Kini sebelum ini melaporkan dalam 5 sesi Dewan Rakyat dari Julai 2021 hingga Mac 2022, Hadi hanya menghadiri 21 daripada 71 hari bersidang. Kamil yang juga timbalan Ketua Pemuda PKR berkata, Hadi masih belum berganjak daripada kegagalan pentadbiran Perikatan Nasional. Antara lain katanya, Muhyiddin dilihat gagal menguruskan krisis kesihatan dan ekonomi serta mengisytiharkan darurat dan menutup parlimen bagi menghalang prinsip demokrasi. Tambah Kamil, dalam tempoh yang singkat, Anwar sebaliknya melaksanakan pembaharuan dalam percukaian dan berjanji untuk menghapuskan kemiskinan tegar rakyat Malaysia. Kita ke perkembangan berikutnya. Lim Guang Eng mempersoalkan alasan pemimpin PAS tidak menuntut bayaran pajakan Pulau Pinang ketika parti itu menjadi sebahagian kerajaan Perikatan Nasional. Dia merujuk kenyataan ahli Parlimen Pokok Sena Ahmad Yahya yang menurutnya turut menghina keluhuran perlembagaan sama seperti Menteri Besar Kedah Sanusi Makno. Tambah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu, kenyataan pemimpin PAS berkenaan seolah-olah mempertikaikan kerakyatan seorang warga negara Malaysia. Pada 28 Februari lalu, Ahmad berkata jika Lim mahu memperjuangkan kedaulatan negeri itu, maka Kedah merupakan kedaulatan sebenar bagi Pulau Pinang. Menurut Ahmad, tuntutan Kedah adalah jelas, iaitu menuntut nilai pajakan yang setimpal kepada Kedah. Dalam kenyataannya, Lim berkata Sanusi berhak meminta bayaran yang lebih tinggi, namun Menteri Besar itu perlu menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak dibuat ketika PN memerintah. Oktober tahun lalu, Sanusi dilaporkan berkata, kerajaan Kedah menuntut bayaran royalti sebanyak 100 juta ringgit daripada kerajaan persekutuan bagi pajakan tanah di Pulau Pinang. Menurutnya, Kedah sedang dalam proses menubuhkan sebuah pasukan yang terdiri daripada sejarawan dan pakar akademik bagi menentukan bahawa Pulau Pinang benar-benar dipajak daripada Kedah. Dalam pada itu, kata Lim, ahli Parlimen Jelutong iaitu RSN Raya telah membuat laporan polis terhadap Sanusi serta menuntut pemimpin PAS itu menarik balik dan memohon maaf atas kenyataannya. Parti Pejuang mengumumkan langkah terbaru mereka dalam politik dengan menyatakan hasrat untuk menyertai Perikatan Nasional. Presidennya Mukhriz Mahathir berkata dia telah mengemukakan permohonan kepada pengurusi PN Muhyiddin Yassin agar partinya diterima sebagai anggota komponen gabungan itu. Mukhriz dalam satu kenyataan hari ini berkata, salinan surat berkenaan juga dimajukan kepada PAS dan Gerakan.
Terdahulu pejuang mengambil keputusan untuk berundur daripada gerakan tanah air untuk menumpukan usaha pengukuhan parti sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan para perwakilan dalam Perhimpunan Agung Pejuang Kedua ukuran prestasi teruk parti itu dalam PRU ke-15 yang lalu. Mukris berkata antara pertimbangan yang dibuat adalah agar pejuang dapat menggunakan logo PN dan lebih menguntungkan jika kerjasama ini dapat diteruskan dalam jangka masa panjang. Ini kerana kerjasama berbentuk Pakatan Pilihan Raya tidak memadai hanya untuk mengelak pertindihan kerusi, lebih-lebih lagi jika lambang berasingan digunakan kedua-dua pihak yang berpakat. Tambah bekas anggota Parlimen Jerlun itu, penyertaan pejuang sebagai anggota komponen PN adalah untuk memastikan tiada perpecahan undi Melayu dalam pilihan raya akan datang. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Air Hitam Wee Ka Siong menerima surat peguam kedua susulan kenyataannya berkaitan kos harga telur import yang lebih mahal dari telur tempatan. Dalam surat yang diserahkan padanya hari ini, Wee diberi masa 72 jam untuk membetulkan kenyataannya di Parlimen dan media sosial atau berdepan tindakan lanjut. Wee yang juga Presiden MCA itu bagaimanapun berkata, dia tidak gentar dengan tuntutan itu dan akan tetap mempertahankan kenyataannya yang dibuat di Dewan Rakyat. Dalam kenyataan di media sosial, bekas Menteri Pengangkutan itu berkata, dia menyerahkan kepada peguamnya untuk tindakan selanjutnya. Wee sebelum ini membawa 3 jenis telur yang berbeza, telur India, telur Omega dan telur tempatan ke Dewan Rakyat dan membuat perbandingan saiz dan harga. Dia mendakwa telur dari India dibeli dengan harga 50 sen walaupun saiznya lebih kecil, manakala telur tempatan yang bersaiz lebih besar dikawal pada harga 45 sen. Menteri Pertanian dan Keselamatan Makanan Mamat Sabu sebelum ini berkata, pengimportan telur dari India hanya langkah sementara sehingga bekalan tempatan stabil. Terdahulu pengimport telur dari India tersebut mendakwa nyataan Wee itu telah menyebabkan kerugian dan mencemarkan nama baik mereka. Penelitian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terhadap mentega terbang mendapati filem berkenaan bertentangan dengan akidah dan cara hidup umat Islam di Malaysia. Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata JAKIM telah diminta mengemukakan ulasan secara terperinci kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia agar tindakan undang-undang dapat diambil. Dalam satu kenyataan, pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga telah diminta untuk memanggil pihak-pihak yang terbabit dengan penerbitan filem tersebut untuk urusan selanjutnya. Menteri itu menegaskan jabatannya tidak akan sama sekali berkompromi dengan apa jua kandungan penerbitan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam, lebih-lebih lagi yang boleh mengundang kontroversi kepada keharmonian masyarakat Malaysia. Mentega Terbang merupakan sebuah filem indie yang ditayangkan di platform penstreaman views secara percuma. Filem itu ditayangkan mulai 19 Januari lalu. Pada 28 Februari, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia atau Putra membuat laporan polis terhadap produksi filem itu yang didakwa boleh memesong dan mencabar akidah umat Islam. Menurut laman data perfilman IMDb, Mentega Terbang mengisahkan pencarian seorang remaja terhadap apakah yang akan berlaku selepas seseorang itu meninggal dunia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.